A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil muslim wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bertemu sekali lagi dalam kuliah Maghrib dengan surah Al-Muhajirin SW3. Kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, para jemaah muslim-muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tajuk perbincangan kita hari ini ialah berkaitan dengan akhlak, etika, yang kita sebut tentang akhlak dalam perubatan mengikut Islam. Dan marilah kita sama-sama saksikan slide show saya ataupun perubatan dalam Islam. Tajuk yang kita malam ini ialah etika perubatan dalam Islam. Sebelum itu mari kita mulakan dengan ayat Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa radallahu alaihi wa lanahu wa andahu adzaban 'azima. Surah An-Nisa. An-Nisa. Barang siapa yang membunuh mukmin seorang yang beriman secara sengaja, maka balasannya lah Jahannam, neraka Jahannam yang kekal dalamnya. Dan Allah murka padanya, Allah laknat padanya, dan Allah sediakan kepadanya azab yang sangat pedih. Di sini kita lihat ialah menjadi perkara asas dalam Islam ialah nyawa manusia. Dan ini menjadi satu daripada maqasid asy'ah untuk menjaga jiwa, menjaga nyawa selain pada 5 perkara asas dalam Islam yang syariah turun untuk menjaganya, yang kita sebut sebagai maqasid syariah, iaitu untuk menjaga agama kita, untuk menjaga iman, untuk menjaga jiwa. Maksudnya darah adalah dihormati, tidak boleh dicerobohi, begitu dengan akal dan kemudian serta harta, ialah 5 perkara asas yang dijamin oleh Islam dan syariah diturunkan untuk menjaga kelima-lima perkara tersebut. Dan perubatan dia berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan nyawa manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa, dia mengatakan bahawa maksud syariah yang diturunkan Allah SWT itu ada 5 perkara, iaitu untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, menjaga keturunan dan harta mereka. Dan faqul ma yatabanu hifzu hazil usul al-khamsah wa huwa muslihah. Dan 5 perkara yang disebutkan tadi ialah sebagai maslahah. Dan wa kullu ma yafutu hadhihi al-usul fa huwa mafsadah. Dan apa yang tidak dicapai oleh 5 perkara tadi, dia adalah mafsadah, iaitu kerusakan. Dan dia adalah bercanggah dengan maslahah yang diturunkan khusus syariat Allah untuk menjaga kelima-limanya. Dan kita lihat hari ini tuan-tuan, dalam konteks perubatan, dia adalah melibatkan dengan manusia. Perubatan Islam berkaitan dengan manusia, perubatan moden atau perubatan yang diasaskan kepada hadis Rasulullah yang disebut sebagai Tib An-Nabawi. Dan kita khususkan hari ini dengan perbincangan dengan perubatan yang berlaku dalam tamadun Islam. Bagaimanakah perkara-perkara ini dijaga dalam Islam? Sebab maqasid asy'ariyah antaranya adalah untuk menjaga kepentingan manusia, lebih-lebih lagi dalam konteks manusia yang sakit, seperti yang kita bincangkan insyaAllah dalam slide-slide yang seterusnya. Kita lihat dalam Islam, kalau kita lihat tafsir, siapakah yang mengasas ilmu perubatan? Dan mereka bersetuju, umpamanya dalam tafsir Imam At-Tabari ataupun dalam tafsir Imam Qurtubi, dia menyatakan bahawa ilmu perubatan ialah ilmu yang Allah wahyikan pada Anbiya. Dan Nabi pertama yang diwahyukan ilmu perubatan yang lengkap ialah Nabi Syekh SAW. Syekh ialah anak Adam AS, dan dia dianugerahkan oleh Allah SWT ilmu yang berbagai sebagai pengganti kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam AS masih lagi, keluarganya masih lagi terhad di satu kawasan tertentu. Dan selepas Nabi Adam, Allah melantik Nabi Syekh sebagai Nabi dalam keluarga Adam ketika itu. Selain daripada itu, Nabi Syekh dikurniakan oleh Allah sahifah, dan dia dikurniakan selepas kematian Habil. Habil dibunuh oleh Qabil,
Maka dalam tafsir dikatakan bahawa Nabi Adam begitu berduka cita. Tetapi dia seorang yang sangat penyabar, sangat penyayang. Dia berduka dan dia mengadu halnya kepada Allah SWT. Memohon Allah supaya dikurniakan Allah anak yang lain. Yang sama seperti Habil. Subhanallah. Allah anugerahkan Nabi Syis kepadanya. Dan Nabi Syis ini, nama lainnya adalah Hibatullah, iaitu kurniaan Allah yang mengikut ahli tafsir ialah rupanya sama seperti Habil. Dan Allah tambahkan dengan kenabian. Dan itulah dia sebagai pengasas ilmu perubatan yang diwarisi dalam tamadun demi tamadun yang datang kemudian. Itu ialah catatan sebahagian daripada catatan umat Islam. Dalam satu hadis Rasulullah ditanya, Abu Zar meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini sahih. Dan saya masuk masjid, dakhaltu masjid fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis wahadah. Saya masuk ke masjid dan saya dapati Rasulullah duduk bersendirian. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah, berapakah kitab yang Allah turun kepada manusia? Maka jawab Rasulullah, terdapat 100 buah kitab. 4 kitab antaranya dan 100 kitab dan 4 kitab utama. Dan Rasulullah menyebut diturunkan pada Nabi Syis 50 sahifah. Sahifah barangkali dia merupakan sahifah yang tidak seperti kitab yang lengkap, tetapi dia lembaran-lembaran. Dan diturunkan kepada Nabi Nuh sebanyak 30 sahifah. Nabi Ibrahim diberikan 10 sahifah. Kemudian 4 kitab utama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, kitab Torah. Dan sebelum itu diturunkan asyara sahifah dan diberikan 10 sahifah sebelum Taurah kepada Nabi Musa AS. Dan turunkan Taurah, kemudian Injil kepada Nabi Isa AS, Zabur kepada Nabi Daud, dan Al-Furqan kepada Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir. Dan mengikut ahli tafsir, di dalam kitab yang diturunkan, sahifah diturunkan kepada Nabi Syis, diterangkan tentang perubatan. Dan itulah yang ditulis kemudian oleh mereka yang datang kemudian. Dan Nabi Syis dikenali sebagai pengasas ilmu perubatan dalam tamadun yang datang sebelum Islam. Kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan yang tulis oleh ulama Islam, tajuk-tajuk yang bertajuk Tabaqat al-Thayyibat, umpamanya yang tulis oleh Ibnu Abi Usabiah, dan yang ditulis oleh umpamanya Ibnu Juljul, Tabaqat al-Thayyibat wal Hukamah, dia menyatakan bahawa Nabi Syis ialah pengasas kepada ilmu perubatan. Diturunkan kepada tokoh-tokoh yang datang kemudian, mereka menyalin kembali ilmu yang diturunkan oleh Nabi Syis SAW. Dan di antara tamadun yang mengambil ilmu Nabi Syis SAW ialah tamadun Yunani. Kita tidak mengatakan bahawa Yunani ialah secara langsung dengan Nabi Syis, tetapi ilmu Nabi Syis ini diturunkan generasi demi generasi. Akhirnya dikumpulkan kembali oleh tokoh-tokoh daripada perubatan Yunani, antaranya Hippocrates, Galen, dan lain-lain. Dan ini kita juga dapat arti dalam kitab sejarah, umpamanya kitab ditulis oleh Ibn Katsir, Bidayatul wal Bidayah, Al-Bidayah wal Nihayah umpamanya, menceritakan perkara sama. Dan setiap kisah ataupun sejarah umat Islam, mereka akan masukkan. Apabila mereka membicarakan tentang Tabaqat al-Thayyibat ataupun suasana ataupun salasilah ilmu perubatan ini, mereka akan bertemu dengan Nabi Syis AS. Nabi Syis mempunyai nama berbagai-bagai dalam berbagai tamadun, dan dikatakan dalam tamadun Yunani, Nabi Syis disebut sebagai Al-Ghazathiman. Dan nama boleh berubah tuan-tuan. Kadang-kadang Nabi Idris sebagaimana kita sebut dalam kuliah lepas barangkali. Dalam hadis Rasulullah tadi mengatakan bahawa Nabi Idris juga menerima sahifah. Dan Rasulullah menyebut Nabi Idris dalam hadis ini sebagai Ukhnuf. Dan Idris ialah gelaran. Ukhnuf ialah nama asal Nabi Idris SAW. Begitu juga kita lihat dalam Nabi Syis, namanya yang disebut oleh orang Yunani ialah Al-Ghazathiman. Wallahu a'lam apakah benar atau tidak. Tetapi mereka mengatakan bahawa pengasas ilmu perubatan yang disalin oleh orang Yunani, umpamanya disalinkan oleh Hippocrates, ialah daripada Al-Ghazathiman, dan mereka tafsirkan Al-Ghazathiman ialah sebagai Nabi Syis AS. Tentu yang saya hormati, kisah Nabi Syis dengan masyarakat ketika zamannya, dan kita berarti bahawa kubur, makam
Nabi Syekh dapat disaksikan hari ini di bandar Ba'labak. Ba'labak ataupun Baalbek yang berada di Lebanon. Di situlah kuburnya yang diziarahi oleh tiga agama, agama Islam, penutup ataupun kita, dan orang ahli kitab daripada Majusi, daripada orang Kristian dan juga orang Yahudi. Mereka melawat kubur Nabi Syekh SAW dan mereka masing-masing mengatakan sebagai anak Nabi Adam AS. Dan inilah masjid yang dibina yang terdapat makam Nabi Syekh SAW di Lebanon, dan bandar ialah Ba'labak, dan dia dikenal sebagai pengasas selain pada Rasul kepada umatnya, dan dia juga sebagai pengasas kepada ilmu perubatan yang kalau kita lihat dalam ilmu perubatan Yunani, dia hampir sama dengan banyak hadis Rasulullah SAW. Dan kita lihat dalam tamadun Yunani, dan para anbiya diturunkan di sekitar Laut Mediterranean. Hikmah ilahi para anbiya diturunkan di sekitar Laut Mediterranean. Itulah sebabnya tamadun yang pertama dunia ialah di kawasan Mediterranean, bukan di Afrika. Manusia yang pertama Adam AS dan keluarganya ialah di sekitar Laut Mediterranean, bukan daripada Afrika sebagaimana dicatat oleh Barat mengatakan bahawa manusia berasal daripada Afrika kerana ingin membenarkan teori evolusinya. Tetapi sejarah Nabi AS, sejarah ananda Nabi Adam AS berada di kawasan Mediterranean, dan salah seorang ialah Nabi Syekh SAW yang kita sebutkan tentang sebagai pengasas ilmu perubatan dunia hari ini. Kita lihat dalam tamadun Yunani. Hippocrates. Kita tidak katakan dia adalah beriman kepada Nabi Syekh, tidak. Kita tidak tahu apakah identitinya, tetapi dia menyebut perkara yang sangat-sangat serupa dengan apa yang disebut Rasulullah. Umpamanya kesihatan ialah makanan. Jagalah makanan dan janganlah kerusakan kepada manusia. Dan di antara kata-kata Hippocrates yang dipetik mengikut penulis sejarah perubatan Yunani, dia mengatakan kata-kata ini dipetik daripada Nabi Syekh SAW yang mereka sebut Allah Taslimah. Antaranya, let food be thy medicine. Ubat kamu ialah makanan kamu. Bagaimana kamu makan, begitulah kesihatan kamu mengikut Hippocrates, iaitu bapa perubatan Yunani, dan mereka mengatakan dia tidak berasal daripada Hippocrates, tetapi dia hanya menyalin daripada Nabi Syekh SAW. Dan dalam satu hadis Rasulullah juga mengatakan hampir sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan mala adamiyun wa an syarr min batnin. Tidak ada tempat yang dimasukkan makanan lebih buruk daripada perut kita. Biasbi ibn Adam akal yuqinu salbah, dan anak Adam itu perlu makan hanya perlu dia dapat bangun. Fa in kana mahalah fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafsih. Dan sekiranya dia terpaksa makan, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ini, maka hendaklah 1/3 untuk makanannya, 1/3 untuk minumannya, 1/3 untuk dirinya sendiri. Perut manusia, maedah manusia itu harus dibahagikan pada 3. Makan tidak boleh kenyang sepenuhnya, dan inilah yang disebut oleh Hippocrates yang dipetik dikatakan daripada Nabi Syekh SAW. Dan kita lihat di dalam simbol perubatan Yunani ialah ula dan kayu khatmi. Kita lihat di sini ialah kayu khatmi yang dibelit oleh ula sebagai simbol kepada perubatan. Dan maksudnya ialah kayu khatmi sebagai penawar, ula sebagai penyakit. Maka Allah tidak menurunkan penyakit kecuali penawarnya. Inilah yang dipetik oleh Hippocrates bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Dan ini sangat hampir dengan hadis Rasulullah. Dan inilah kita lihat bahawa dalam konteks ini, apabila tamadun Islam, mereka tidak memisahkan umat Islam dengan ilmu yang terdatang daripada sebelum Islam. Dan inilah yang dikembangkan oleh umat Islam ketika zaman Baghdad umpamanya, untuk menyatakan bahawa hikmah ialah perkara yang perlu dicari, perkara yang hilang daripada umat Islam yang harus kita cari bersama. Kemudian walaupun dia datang daripada mana sekalipun. Dan di antara falsafah yang diberikan oleh Hippocrates ialah first do no harm. Jangan buat keburukan dan tidak boleh membalaskan keburukan dengan keburukan.
Dan dia sangat hampir dengan hadis Rasulullah, la darara wa la durar. Jangan lakukan kemudaratan dan jangan balas kemudaratan dan kemudaratan. Dan itulah yang disebut oleh Hippocrates. Dan inilah pengkaji yang tulis tentang tabaqat at-tibbat. Umpamanya Ibn Jawzul mengatakan bahawa barangkali wallahu a'lam, apa yang dipetik oleh Hippocrates ialah perkataan-perkataan yang dipetik daripada Nabi Syekh SAW, tetapi mereka tidak ada sebagaimana kritik hadis ataupun analisis hadis sebagaimana kita ada, tetapi tidak dapat kita jamin apa perjalanan daripada Nabi Syekh kepada tamadun Yunani, apakah dia masih kekal asal atau dalam perjalanannya. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimana Hippocrates. Dia digelar oleh dunia, bahkan oleh Yunani, sebagai bapa perubatan. Dan dia ada satu perkara yang dibawa daripada turun-temurun. Dan penulis sejarah at-tibbat ataupun tabaqat at-tibbat ini mengatakan bahawa ada kemungkinan bahawa sumpah perubatan ini diwarisi daripada zaman Nabi Syekh SAW ataupun daripada Nabi Syekh sendiri. Tetapi tidak dapat dipastikan sama sekali sebab yang sejarah sebelum tamadun Yunani tidak dicatatkan dalam sejarah manusia. Dan mereka menjadikan tamadun Yunani sebagai tamadun yang pertama, dan apakah tamadun Yunani ini daripada mana, mereka tidak mempunyai jawapan yang jelas. Dan cukup menarik, apa yang diamalkan oleh tradisi ini, mereka mempunyai Hippocratic Oath ataupun adab dalam perubatan. Tuan-tuan yang saya hormati, saya ingin sebut di antara perkara yang asas dalam sumpah Hippocrates yang diwarisi daripada zaman tamadun yang dibawa ke dalam tamadun Islam, antaranya adalah apabila seorang doktor, seorang pengamal perubatan ingin mengamalkan perubatan dia dalam masyarakat, dia harus bersumpah. Pertama ialah dia harus mengiktiraf bahawa ilmu ini bukan daripada datang dia sendiri. Dia ada gurunya, guru perubatan ini harus diberikan penghormatan sepenuhnya. Oleh sebab itu, diri harus bersedia untuk berkhidmat pada yang lain. Dan pesakit lebih penting daripada dirinya sendiri. Dan tidak boleh memudaratkan pesakit. Segala rahsia pesakit harus dilindungi. Dan tidak boleh melakukan intimate ataupun tidak boleh menggoda pesakit. Dan tidak boleh membuka rahsia pesakit. Dan inilah yang berlaku dalam sumpah Hippocratic. Sangat indah. Dan dia tak jauh dengan amalan kita untuk menjaga keaiban orang lain, dan profession perubatan ialah profession yang sangat mulia di kalangan ahli perubatan Yunani, dan ini kemudian yang dibawa ke dalam tamadun Islam dan dibincangkan di Baghdad. Di Baghdad kita lihat Baitul Hikmah yang dibina oleh kerajaan Abbasiyah, antaranya menjadikan ilmu-ilmu yang telah dibawa daripada luar ke dalam tamadun Islam. Ketika itulah ilmu daripada Parsi dibawa. Pusat perubatan Parsi ialah Jadu Sapur. Dibawa doktor-doktor terbaik daripada Parsi untuk berkhidmat di Baghdad. Kemudian doktor-doktor daripada kerajaan Rom dibawa untuk berkhidmat dengan khalifah. Maka di sinilah dikembangkan dengan tib an-nabawi. Dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan bagaimana perubatan yang diberi petunjuk hidayah oleh Rasulullah. Maka kedua-dua ini berpadu di Baghdad. Dan perubatan yang dibawa daripada Parsi, perubatan dibawa daripada Rom, berpadu dengan tib an-nabawi, petunjuk Rasulullah. Kemudian mereka gabungkan dan mengembangkan satu ilmu yang baru, yang mereka sebut ilmu tib ataupun ilmu perubatan ini, dalam bentuk saintifik. Dan kita kena tahu bahawa sebahagian amalan di Rom selepas Yunani, mereka telah mengamalkan khurafat yang banyak dalam perubatan. Mereka percaya pada bonfire, mereka percaya pada magnet, mereka percaya pada berbagai-bagai unsur khurafat yang masuk dalam perubatan mereka. Dan apabila dia masuk ke dalam tamadun Islam, maka perkara ini dibersihkan oleh tamadun Islam di Baghdad, dan setelah itulah ilmu telah dikembangkan, dan kita lihat maka hospital pertama dibina di Baghdad. Nama hospital pertama dalam Islam dinamakan Barimastan, mengambil istilah daripada Parsi. Dan mustashfa yang kita sebut sekarang ialah satu istilah yang sangat lewat. Mereka menggunakan Barimastan sebagai istilah perubatan ataupun hospital. Dan kita lihat di Baghdad telah dibina ketika zaman Harun Rashid,
rekod menunjukkan hospital pertama dibina pada tahun 805 masih di Baghdad dan dijadikan di bawah patronage kepada Khalifah Harun al-Rashid. Kemudian selepas itu dalam masa yang singkat 34 buah hospital dibina dalam kawasan tamadun ataupun dalam kerajaan Abbasiyah yang Khalifah menjadikan hospital kesihatan sebagai satu agenda besar negara. Selain pada kajian saintifik, maka ilmu perubatan berkembang bersama dengan ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu lain yang masing-masing mengembangkan satu bentuk ilmu yang tak pernah wujud dalam dunia yang dikaji secara saintifik, dan di sinilah kita lihat kemudiannya datang berbagai-bagai tokoh perubatan yang kita kenal dalam sejarah umat Islam. Dan saya ingin berkongsi tuan-tuan, di antara hospital hebat, hospital yang tercatat dalam sejarah yang mempunyai kelengkapan jabatan-jabatan dalam hospital sebagaimana yang kita ada sekarang bermula di Kairah. Dibina oleh Ibn Tulun, seorang pemerintah Kairah ketika itu, pada tahun 875 Masih. Dan tapak atau bangunan yang dibina berkali-kali dan masih kita dapat saksikan hari ini, hospital yang awal dibina di Kairah dan dikatakan memerlukan dibina dengan 60,000 dinar dan rawatan adalah percuma. Di sini disediakan makanan percuma, disediakan bilik perpustakaan, tempat rehat, dan Khalifah sendiri, Ibn Tulun sendiri datang melawat hospital ini setiap minggu untuk melihat keadaan hospital, bagaimanakah pesakit, doktor dan para profesor berbincang untuk mengubat penyakit, dan inilah semuanya adalah di bawah tanggungan ataupun di bawah agenda negara. Dan orang yang sakit kusta dan sakit jiwa diberikan pada tempat yang berbeza, dan itulah hospital pertama yang kita lihat dalam bentuk yang moden hari ini. Dan kita lihat juga di Damsyik, Hospital Nuri yang dibina lebih awal pada tahun 1154 oleh Sultan Nuruddin Az-Zengi yang terkenal. Di sini kita lihat bagaimanakah indahnya dalam sistem pemerintahan Islam. Rawatan diberikan percuma, bukan saja percuma tetapi makanan diberikan percuma, disediakan pakaian yang lengkap, dan doktor diminta oleh Khalifah pakai pakaian berwarna putih. Dan dalam dunia perubatan hari ini tidak disebut bagaimanakah bermulanya pakaian yang warna putih. Dimulakan oleh Khalifah sebagai simbol bahawa doktor ialah kerja yang sangat mulia. Tidak memerlukan gaji, tuan-tuan. Ketika zaman Islam, doktor berkhidmat secara sukarela. Gaji datang kemudian. Profesional datang kemudian. Doktor pakar yang mengenakan bayar yang tinggi datang kemudian. Dalam Islam, percuma. Dan inilah yang kita lihat dalam sejarah Islam cukup indah. Dan universiti ataupun hospital di Ibn Tulun ini mempunyai 1,300 katil. Satu hospital yang terbesar ketika itu. Dan doktor yang terkenal ialah Ibn Nafis. Ibn Nafis terkenal, kerja-kerja Ibn Nafis disalin oleh Hawi, dan kemudian didakwa barat bahawa Hawi ialah orang pertama yang mengkaji tentang darah dan sebagainya, sedangkan dia hanyalah menyalin daripada Ibn Nafis. Dan kita lihat, tuan-tuan, kita masih lihat lagi kesan hospital yang dibina ketika zaman yang kita sebutkan tadi, iaitu yang dibina di Damsyik, masih kita dapat lihat sekarang. Tetapi dibina berkali-kali. Fungsinya barangkali masih sama. Begitu juga di Kairah. Kita dapat lihat bahawa terdapat kesan atau pembangunan yang dibina ketika zaman yang lampau, dan dia adalah di antara sejarah perubatan dalam tanah Islam. Dan ketika itu barat belum ada lagi. Dan kita lihat, tuan-tuan, dalam konteks umat Islam di Kairah umpamanya, setiap pesakit yang masuk ke hospital diberikan mula-mula sekali pakaian yang khusus. Kemudian diberikan 5 dinar. Sebagai sebab dia telah sakit, tanggungjawab kerajaan Islam ialah untuk memberikan uang sebab pesakit sudah tidak dapat bekerja. Dan pemerintah memberikan percuma 5 uang dinar. Saya tidak tahu apakah berapa nilai sekarang, barangkali 1,000 atau 2,000 atau 3,000 wang Malaysia kita. Sehinggalah dia dapat sembuh dalam hospital. Dan tuan-tuan, itulah bagaimanakah dalam Islam pelajaran percuma, perubatan percuma,
sebab tanggungjawab kerajaan ialah untuk memberikan kebaikan pada rakyatnya. Dan inilah yang berlaku dalam sejarah agung utama Islam, khususnya dalam perubatan, dan cukup indah kalau kita jelmakan kembali. Saya ingin kembali kepada etika dalam perubatan. Di dalam Islam kita lihat banyak kitab yang ditulis tentang etika ini. Yang paling terkenal ialah Adat At-Tabib yang ditulis oleh Zahrawi, Ar-Rahawi. Tokoh perubatan Islam yang terkenal Ar-Rahawi. Dan adab doktor terhadap pesakitnya cukup indah, yang harus dijaga bahawa profesi perubatan ialah profesi untuk memberikan kebaikan kepada pesakit. Dan kerjaya ini ialah ikhlas, tidak berbayar, dan dia dilakukan secara sukarela. Walaupun demikian, Khalifah memberikan allowance, dan allowance ini sangat tinggi, tuan-tuan. Bukan tujuan asal untuk mendapat allowance, tetapi bekerja sukarela, tetapi sebagai balasannya, Khalifah memberikan allowance yang sangat tinggi. Memberikan kemuliaan kepada doktor tersebut. Dan inilah berbeza antara gaji dengan allowance yang diberikan kepada doktor ini, yang mereka tidak mengenakan bayaran kepada pesakit, tetapi pesakit mendapat ubat percuma daripada kerajaan. Dan di antara etika, akhlak umat Islam dalam perubatan ditulis oleh Ibn Ishaq Ali Ar-Rahawi ini, saya sebut sebahagiannya, bahawa kerjaya perubatan Islam berbeza dengan Barat. Berbeza dengan Rom sebab profesi Islam, perubatan Islam bertunjang pada keimanan. Manusia ada dua unsur, iaitu jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani harus diubat secara serentak. Kadang-kadang simptom yang datang daripada sakit jiwa, sakit rohani, menjelma dalam jasad, dan dia bukan penyakit jasad tetapi dia simptom daripada penyakit jiwa. Oleh sebab itu Islam mengubat kedua-dua secara serentak. Jiwa dan fizikal dirawat secara selari dan sepadu. Dan kerja inilah kerja yang sangat-sangat mulia. Oleh sebab itu doktor harus mempunyai pribadi yang sangat mulia, berjiwa yang lapang dada, pakaian yang bersih, dan hubungan dengan pesakit yang mulia. Itulah yang disebut oleh Ar-Rahawi sebagai syarat doktor ialah berlemah lembut dengan pesakitnya dan bersumpah untuk menjaga kemuliaan insan. Ini diasaskan kepada ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Israil bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ila akhirih. Kami muliakan Bani Adam dan kami bawa di daratan dan lautan, dan kami berikan rezeki yang baik-baik kepada mereka. Prinsip pertama dalam etika Islam ialah manusia ialah makhluk yang mulia. Sama ada dia seorang baik atau seorang yang berdosa, seorang yang tinggi atau rendah, yang kulit putih atau kulit hitam, harus diberi layanannya sama. Di sisi doktor, seorang pesalah, penjerayah, harus diubat sama seperti masyarakat lain. Dan inilah sumpah yang pertama bagi setiap doktor Islam. Bekerja secara ikhlas, manusia perlu dihormati, dan yang kedua ialah hayah, untuk menjaga hak nyawa setiap insan ialah hak yang bersih, yang suci, yang Allah berikan setiap jiwa untuk menjaga nyawa mereka masing. Dan subhanallah, berdasarkan ayat Quran, man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang bunuh satu jiwa tanpa dia melakukan pembunuhan lain ataupun melakukan keburukan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa. Maka prinsip yang kedua, etika akhlak umat Islam yang kedua ialah bahawa nyawa harus dihormati sebagai asas di dalam maqasid syariah. Dan oleh sebab itu doktor tidak dapat dipisahkan dengan keimanan. Doktor tidak dapat dipisahkan dengan syariah. Sebagai Barat, dia profesi yang betul-betul profesi perubatan, tetapi Islam melihat dia sebahagian daripada iman, sebahagian daripada syariah. Dan profesi doktor tidak dapat dipisahkan sebab dia diasaskan kepada kesepaduan antara fizikal dan spiritual. Yang ketiga, adil. Di dalam perubatan mesti adil, sebab Rasul diutuskan untuk melakukan adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, dan Allah telah menyuruh kamu melakukan kebaikan dan adil dan ihsan. Dan ini menjadi asas kepada perubatan Islam, ialah adil dalam profesi ini. Kemudian al-ihsan.
melakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebaikan, dengan penuh ihsan, dan disokong oleh ayat Quran yang banyak sebagai prinsip kerjaya profesion perubatan yang dilakukan oleh doktor Islam. Dan yang terakhir ialah darara wala dharar, wala la darara wala dharar. Tidak boleh melakukan keburukan, tidak boleh balas keburukan dengan keburukan. Dan ini prinsip yang disebut oleh Hippocrates juga. Dan kita melihat ada persamaan yang sangat dekat di antara apa yang dilapaskan dalam tamadun Yunani dengan apa yang dilapaskan oleh doktor Islam sebagai perjanjian ataupun sebagai sumpah sebelum dia menjadi doktor yang diiktiraf oleh khalifah. Tuan-tuan yang saya hormati, ketika itu Eropah masih gelap. Tetapi awas tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan yang baca sejarah yang ditulis oleh Barat, umpamanya dalam Encyclopedia Britannica, harus hati-hati. Mereka mengatakan bahawa England telah ada hospital dalam tahun 807. Sebenarnya England belum wujud. Hospital pertama di Eropah dibina di Perancis dalam kurun yang ke-16. Itu yang dicatatkan oleh Islam di Andalusia. Sebelum itu Eropah tidak ada sebarang hospital. Yang ada ialah rumah orang sakit ada. Tetapi di situ tidak diberikan perubatan moden sebagaimana kita ada sekarang. Dan kalau kita lihat sejarah ditulis oleh Orientalis, tuan-tuan akan terperangkap dalam sejarah perubatan. Dan kita lihat bagaimana kaum Islam di sejarah. Saya bawa satu surat yang ditulis oleh seorang Perancis yang datang ke Spanyol, Islam, Andalusia, dan tiba-tiba dia sakit di Andalusia. Dia tulis surat kepada ayahnya seperti berikut. Asalnya dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ketika itu bahasa Arab menjadi bahasa antarabangsa. Seorang ayah, orang Kristian, yang datang ke Spanyol bercakap dalam bahasa Arab dan menulis surat dalam bahasa Arab. Saya terjemah dalam bahasa Melayu. Dia tulis surat, kita hayati bagaimanakah antara darjat di antara Islam dengan Barat ketika itu. Surat ini berbunyi, ayahanda, nyatakan surat yang lepas akan menghantar wang untuk digunakan dalam rawatan ananda. Ini surat anak kepada ayah. Anak berada di Spanyol Islam dan ayah berada di Perancis yang bukan Islam. Dia bukan Islam. Ananda maklumkan pada ayahanda, bahawa di sini tidak perlu sebarang bayaran. Hospital Islam percuma. Ayahanda yang dikasihi, sekiranya ayahanda ke lapangan untuk datang ke sini melawat ananda, ayahanda datanglah dan ayahanda akan sampai ke bahagian pembedahan awal sekali. Pembedahan sendi berada di paling awal. Menerusi pintu utama terus ke anjur selatan melalui unit kecemasan. Kemudian unit patologi. Kemudian barulah sampai kepada rawatan sendi. Ayah akan menyaksikan di sebelah unit saya ada pejabat anjung perbincangan, profesor-profesor dengan pelajar mereka. Dan uak wanita berada di kawasan yang lain. Di kawasan tanah, kawasan kanan pula ada kawasan yang luas untuk tempat berehat para pesakit yang sudah hampir sembuh. Ini ialah bunyi surat yang ditulis oleh seorang yang terkandas di negara Islam. Dia dilayan begitu baik oleh kerajaan Islam dan perubatannya percuma. Dan dia sangka dia harus membayar, tetapi dia tulis surat pada ayahnya, tak perlu hantar wang sebab di sini semuanya percuma. Itulah Islam. Dan tuan-tuan, inilah bentuk hospital yang diceritakan oleh pesakit tadi kepada ayahnya. Masuk dalam pintu utama, akan ditemui dua bahagian dalam hospital tersebut. Dan inilah yang menjadi asas kepada hospital yang dibina kemudiannya di Perancis. Ini ialah hospital di Spanyol. Di ketika Islam memerintah Spanyol, namanya Andalusia, hospital telah dibuat ada 4 jabatan. Jabatan patologi sebagaimana disebut dalam surat tadi. Yang keduanya, jabatan sekretari yang kita akan lihat surat sambungannya. Jabatan pediatrik dan jabatan kecemasan. Ada 4 disebut oleh pelajar tadi ataupun pesakit tadi dalam hospital Islam. Ada 4 jabatan dan inilah yang ingin ditutup oleh Orientalis. Sebab Eropah kemudiannya membuka hospital di Perancis menggunakan sistem yang sama. Menggunakan baju yang putih yang digunakan oleh doktor Islam juga. Sebab baju putih melambangkan kemurnian, keikhlasan di dalam perubatan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kata pelajar tadi, pesakit tadi, ada kawasan lapang dan ini satu hospital di Spanyol yang masih ada sekarang sebagai simbol hospital yang dibina untuk berehat mereka yang sudah hampir sembuh. Dan
hospital ini dibiayai antaranya oleh hak tawakaf. Dan tuan-tuan, saya baca sedikit lagi surat yang ditulis oleh sakit tadi kepada ayahnya. Setiap ruang hospital ini mempunyai kualiti kebersihan luar biasa. Cadar, sapu batal digunakan oleh pesakit dibuat daripada linen putih, damsyik. Manakala tutupannya dibuat daripada bahan yang lembut halus. Setiap bilik di hospital disediakan air bersih menggunakan paip bersumberkan reservoir yang besar. Ada pemanas air setiap bilik ketika musim sejuk. Makanan yang disediakan ialah sayur-sayuran dan ayam. Dan ada pesakit yang tidak ingin keluar daripada hospital kerana makanan yang sangat lazat. Itu disebut oleh pesakit ini. Surat ini menggambarkan ketika Eropah belum ada hospital. Dan sekarang orientalis mengubah segala sejarah ini. Mari kita lihat sejarah yang benar berdasarkan pada manuskrip. Surat ini tersimpan dalam museum dan kita boleh baca kembali. Dan disebut lagi bahagian yang lain pula, ada pejabat khas untuk bayar wang kepada pesakit yang bakal keluar sebanyak 5 dinar. Setiap pesakit yang keluar diberikan 5 dinar. Saya tak tahu apakah nilai sekarang. Untuk menjamin mereka yang baru sembuh harus diberikan pertolongan oleh kerajaan sebab dia masih belum dapat meneruskan kejayaan asalnya dengan sempurna, maka tanggungjawab Islam untuk memberikan perubatan wang percuma kepada mereka yang sakit ini. Dan inilah dilaksanakan di Spanyol yang kemudian dibawa ke Perancis, kemudian dibawa ke England, dan England masih mengamalkan amalan Islam ini sampai hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, dan kita lihat bagaimana toleransinya Islam ketika Islam memerintah Spanyol, dan toleransi ini kemudiannya dibalas dengan pembunuhan secara total umat Islam selepas kalahnya kerajaan Islam Andalusia oleh kerajaan Ferdinand dan Isabel. Dan surah ini saya petik daripada buku kitab Tawafuk Al-Mifid Islam yang masih tuan-tuan boleh lihat kembali surat-surat yang dikumpul, surat-surat yang ada dalam akhir yang disimpan oleh Tamadun Islam dan dikeluarkan kembali untuk melihat sejarah yang benar. Dan dalam konteks ini kita lihat dalam konteks perubatan. Dan kita lihat inilah gambaran hospital Islam. Pakaian dan wang diberi percuma. Dan hospital ini ditadbirkan oleh wakaf. Institusi yang sangat besar dalam tamadun Islam ialah wakaf, ditadbirkan oleh kerajaan, satu badan yang khas untuk menjaga wakaf, dan wakaf inilah yang dimentadbirkan hospital di seluruh tamadun Islam ataupun perantau Islam. Dan dalam sejarah Islam, hospital ditanam dengan pokok limau. Pokok utruj. Pokok utrujah ini ditanam dalam kawasan hospital. Dicadangkan oleh Al-Razi, tak silap saya. Sebab kata Al-Razi bahawa bauan keluar daripada citrus ini, pokok limau ini, akan menenangkan jiwa pesakit jiwa. Oleh sebab itu, satu ciri pada hospital ialah dalam kawasan lapangan hospital Islam ditanam dengan pokok limau. Yang bunganya keluar akan mengeluarkan aroma yang menenangkan perasaan. Hari ini tuan-tuan, kita lihat apakah hubungan yang dilakukan oleh Islam dengan kajian moden. Mereka mengatakan bahawa ada hormon yang dikeluarkan oleh otak manusia yang bernama endorphin. Yang ini ada hubungan dengan sakit jiwa. Dan endorphin inilah dipanggil happiness hormone, iaitu untuk mengembirakan pesakit tersebut. Dan dia keluar vitamin C daripada citrus boleh merangsang otak untuk mengeluarkan hormon demikian, dan barangkali inilah kajian dilakukan oleh Dr. Islam bahawa di dalam taman hospital ditanam dengan pokok citrus. Saya bercadang, barangkali kalau ada doktor yang mendengar cadangan saya dalam perbahasan saya ini atau kuliah ini, cubalah tanam pokok citrus ini dalam hospital, lebih lagi dalam hospital psikiatri, dan lihat kesannya apakah sebagaimana disebut dalam sejarah Islam ataupun tidak. Dan kita boleh cuba, sebab selain pada baunya yang sangat indah, buahnya sangat harum. Dan buah utrujah ini saya belum lihat di negara kita. Utrujah disebut oleh Rasulullah dalam satu hadis, min alladhi yaqra'u al-Quran mislu utrujah. Riuha tayyib wa ta'ama tayyib. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih, perumpamaan orang mukmin itu yang membaca Quran seperti buah limau utrujah. Rasanya, baunya sangat harum dan rasanya sangat manis. Itulah 5 utrujah. Dan utrujah inilah ditanam dalam hospital Islam, sama ada di Baghdad ataupun di Spanyol ataupun di Kairah. Kita boleh cuba di Malaysia. Dan tuan-tuan,
Lain daripada pokok limau yang ditanam 24 jam ada orang membaca Al-Quran. Al-Quran ialah asy-syifa. Penyembuhan fizikal harus digandingkan dengan spiritual. Ada qori yang sedang membaca Al-Quran setiap masa di hospital yang diceritakan dalam surat yang lain. Dan inilah sempena. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazil minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan Allah, kami turunkan Al-Quran ini dan dialah sebagai syifa. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dia sebagai penyembuh, rahmat kepada mukmin. Wa la yazidu zalimin illa khasara. Tetapi tidak kepada orang yang zalim, orang kafir, Islam, Al-Quran akan membawa kerugian padanya. Dan Al-Quran adalah sebagai penyembuh. Inilah yang diamal oleh doktor Islam sebab Islam mengubat dua aspek. Aspek fizikal dan spiritual. Tetapi hospital moden hanya mengubat fizikal. Kadang-kadang kita mengubat simptom. Simptom tidak boleh diubat. Yang boleh diubat ialah penyakit. Penyakit itu berpunca daripada jiwa. Hutang yang banyak barangkali. Menimbulkan darah tinggi barangkali. Wallahualam. Dan darah tinggi ini disembuhkan dengan selesaikan spiritual dulu. Kemudian diikuti oleh fizikal sebab kita kadang-kadang tersalah. Yang mana satu fizikal, satu simptom, yang satu penyakit. Dua-dua itu dipisahkan dalam tabligh Islam. Doktor-doktor moden yang mendengar apa yang saya sebut ini, pisahkan antara simptom dengan penyakit sebagaimana yang dikelaskan oleh doktor Islam. Maka pertama ialah sembuhkan fizikal, sembuhkan spiritual dulu, barulah kepada fizikal, sebab fizikal kadang-kadang dia mengikut hanyalah simptom daripada penyakit yang datang daripada jiwa. Dan tuan-tuan, cukup menarik, di Spanyol, hospital Islam, zaman keagungan Islam, selain pada pokok limau dan selain daripada Al-Quran, mereka ada tukang lawak. Inilah yang kemudian dibawa ke barat dengan nama clown. Asalnya profesi clown ialah untuk menghiburkan penyakit jiwa. Psikiatrik, satu bahagian ialah clown. Clown yang ada di barat berasal daripada Spanyol. Ialah untuk mengubat penyakit jiwa. Dan mereka bercakap, mereka bersedih, mereka melawak dan ini menarik perhatian mereka yang sedang merundung jiwa. Barangkali dia ceritakan kisah dia, saya juga dulunya macam ni, kemudian saya sekarang bahagia, tengok saya boleh main bola dan sebagainya. Dan dia melawak dan ini juga profession yang dilakukan secara sukarela. Tidak semua orang boleh melawak dan inilah sebahagian daripada perubatan Islam yang dilakukan di Spanyol. Dan apabila perubatan Islam ini berpindah ke barat, satu episod yang tidak dirakamkan dengan sempurna dalam sejarah barat ialah bagaimanakah sistem perubatan Islam, hospital Islam ini disalin oleh Perancis. Kemudian merebak ke Jerman, merebak ke England. Mereka tidak pernah sebut bahawa 4 jabatan yang namanya pediatrik, patologi, psikiatrik dan juga kecemasan ini bermula di kerajaan Spanyol Islam. Dan mereka meletakkan 4 jabatan ini sebagai asas, sebagaimana diceritakan dalam surat yang kita bacakan tadi. Dan istilah-istilah. Kita lihat bagaimanakah kerajaan mentadbirkan hospital Islam. Sepercuma. Sebab rakyat tentu ada dikenakan zakat, dikenakan kharaj, dikenakan cukai, rikas, pertanian, ekspor, import. Maka wang ini dipegang oleh khalifah. Dibalas kepada seluruh penduduknya. Dan khalifah bekerja untuk orang ramai. Jaminan sosial, keselamatan, kesihatan, pelajaran, kolej, jalan raya, hamam, iaitu bilik mandi, kemudian hawam, mahkamah, mutasid. Inilah jaminan yang diberikan kerajaan pada rakyat. Sebab kerajaan memungut wang rakyat dan dikumpulkan dan diberikan kembali pada rakyat secara percuma. Inilah Islam. Yang barangkali hanya teori hari ini tidak dapat dijelmakan sebab kita tidak ada satu pun negara Islam yang tulen dalam sejarah moden kita hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat sejarah perubatan Islam dalam konteks jururawat. Sejak pada zaman Rasulullah ada tokoh bernama Rafidah Aslamiyah yang memulakan kerjaya jururawat ketika di medan peperangan. Tentera Islam yang tercedera dirawati oleh khemah Rafidah. Rasulullah apabila terdapat prajurit ataupun tentera yang luka, maka segeralah ke khemah Rafidah. Khemah Rafidah, maka dia adalah jururawat yang terawal. Berlaku ketika zaman Rasulullah.
tetapi tidak pernah diiktiraf sebagai jururawat dalam sejarah barat, tuan-tuan. Kita lihat dalam peperangan, tentera yang tercedera dirawat oleh jururawat Rafidah ataupun khemah Rafidah, disebut dalam sejarah Islam, yang berlaku pada Rasulullah ketika di Madinah. Sayang, barat hanya mengajar kepada sekolah kita yang mula jururawat pertama ialah Florence Nightingale, yang hanya wujud dalam kurun yang ke-19 di Perancis. Selepas 1000 tahun kemudian, dimulakan di barat berdasar pada sistem Islam di Spanyol, maka mereka isytiharkan jururawat pertama ialah Florence Nightingale dan ialah diajar kepada seluruh sekolah kita. Dan saya pernah dijemput untuk beri ceramah kepada KKM di Sungai Buloh pada para jururawat kita. Saya menceritakan tentang jururawat Islam. Sebenarnya slide ini ialah slide yang saya bentangkan di kalangan jururawat di Sungai Buloh untuk menceritakan bagaimanakah etika Islam, bagaimanakah semangat Islam kepada dunia, kepada barat. Dan mereka nampaknya tidak pernah mengetahui bahawa sistem jururawat ialah dimulakan Islam, sistem 4 jabatan di hospital dimulakan Islam, mereka tidak diberitahu, dan mereka pakai pakaian putih, mereka tidak tahu bahawa bermula dalam tradisi Islam, dan mereka tidak tahu bahawa sumpah yang digunakan sekarang ialah digunakan dalam kedua tamadun, sama ada Islam ataupun Yunani. Tuan-tuan, apabila Islam berpindah ke barat dari segi ilmu perubatan, istilah-istilah sebahagian dalam perubatan dipetik daripada istilah umat Islam. Umpamanya istilah medicine industry, ME. Medicine, dia berasal perkataan Madaksina ataupun Medaksin. Medaksin ialah kampung Ibn Sina. Medaksin disebut sebagai medicine, masih perkataan orang Uzbek. Alkohol digunakan barat datang kata alkoholi. Alkalain barat digunakan dalam perubatan, digunakan alkoholi. Kornea yang digunakan di barat asalnya kornea. Penyakit perut, kolik daripada Coulange. Chemical, chemistry daripada kimia. Aniline daripada anil. Nitric acid daripada nitron. Dan tuan-tuan, inilah semangat Islam. Tetapi orientalis tidak pernah menyebut bahawa istilah-istilah ini datang daripada Arab, datang daripada Islam yang perkenal kepada barat, tetapi mereka ingin menunjukkan bahawa Islam adalah ganas, maka tidak layak untuk memberikan kredit dalam perubatan kepada mereka. Mereka lah umat padang pasir, dan itulah yang ditulis oleh mereka hari ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat barat mengambil sistem Islam. Ada 4 jabatan utama, pediatrik, patologi, psychiatric dan emergency ini ialah diambil daripada sistem Islam. Yang kemudiannya apabila kita tanya doktor tak ada lah. Pediatrik ialah daripada barat, patologi daripada barat. Sebab doktor muda kita tidak belajar tentang sejarah kita sebenarnya. Mereka benci pada sejarah. Dan mereka tidak dapat menikmati keindahan sejarah Islam yang lampau. Dan saya ingin kembali kepada etika akhlak dalam Islam. Bagaimanakah mereka juga di barat ada juga etika yang sama yang diamalkan di Spanyol oleh umat Islam, doktor Islam sebagai kita sebutkan tadi. Mereka juga kembali kepada etika, dan mereka juga bersumpah bukan dengan sumpah Islam, tapi mereka bersumpah dengan sumpah Hipokratik balik. Sumpah Hipokratik, mereka meninggalkan sumpah Ar-Rahawi dan mereka mengambil Hipokratik balik. Dan inilah yang mereka bersumpah sebelum mengangkat sumpah. Dan cukup sayang saya dengar di Malaysia juga, mereka tidak menggunakan sumpah yang diasaskan oleh Ar-Rahawi, tetapi mereka menggunakan Hippocratic Oath yang diasaskan sebelum Islam. Inilah yang dibawa oleh barat. Tetapi inti sari daripada kedua sumpah ini cukup indah. Tetapi umat Islam harus hargia kita kembali bahawa perubatan ialah ilmu yang diasaskan untuk tujuan iman syariah dalam konsep maqasid asyarah yang bersepadu dalam tradisi Islam. Kita lihat dalam konteks barat. Dalam Perang Dunia Pertama, doktor British, doktor Jerman, tentera British, tentera Jerman, ramai yang sakit kena tembakan, cedera parah. Mereka minta supaya mereka dibunuh secara mercy killing. Beri ubat pada mereka supaya mereka mati dengan tenang. Sekarang etika doktor boleh atau tidak? Sebab dalam sumpah mereka, mereka tidak akan membunuh sesiapa. Mereka tidak akan menunjukkan ubat untuk membunuh diri. Dan ini menjadi dilema kepada doktor yang mengangkat sumpah di barat. Akhirnya mereka belok dalam sumpah mereka. Caranya mereka suruh jururawat yang berikan ubat mati kepada tentera tadi
doktor yang sebenarnya tidak beri, tetapi jururawat yang belum bersumpah memberikan ubat kepada pesakit dan mereka mati disebut sebagai mass killing. Mati secara ihsan ataupun ikhlas saja. Inilah yang menjadi perdebatan etika di barat dan dalam konteks umat Islam. Kadang-kadang orang tua yang sudah memilih jalan untuk mati, apakah boleh diberikan ubat mati dalam konteks perubatan barat? Jawapannya tidak boleh. Tetapi boleh sebenarnya. Mereka telah belok dalam sumpah mereka. Eropah umpamanya Belanda, Belgium dan negara-negara Eropah yang lain telah membenarkan merciful killing diberikan kepada orang yang minta supaya mereka dibunuh dalam konteks memberikan ubat yang mematikan. Ini berlaku secara umum di barat. Tetapi dalam konteks Islam tidak boleh sama sekali. Walaupun dia diminta oleh pesakit tersebut, dalam sumpah umat Islam tidak dibenarkan untuk melakukan, walaupun dia dipaksa ataupun diminta oleh keluarga ataupun oleh pesakit itu sendiri, tetapi barat telah belok dalam sumpah mereka. Kita ingat doktor negara kita juga bersumpah dengan Hippocratic, yang saya dipahamkan demikian, ataupun mereka ada sumpah lain, saya tidak pasti. Dan alangkah malang sekiranya kita meninggalkan apa yang disebut Islam dan kita mengambil apa yang disebut oleh Yunani dalam konteks kita pada zaman moden ini. Alangkah malang, dan inilah yang disebut dibincangkan di Amerika. Doktor-doktor Islam di Amerika tidak lagi bersumpah dengan Hippocratic, tetapi mereka kembali kepada Ar-Rahawi, yaitu etika akhlak perubatan dalam Islam. Dan Islam tidak membenarkan sama sekali untuk memberikan merciful killing. Dan nyawa bukan kepunyaan doktor, jasad bukan kepunyaan pesakit. Pesakit tidak boleh mematikan dirinya sendiri ataupun mengambil nyawa sendiri, sebab jasad bukan punyaan sesiapa. Allah yang punya. Nyawa bukan sesiapa yang punya, Allah yang punya. Dan kita tidak boleh dalam konteks maqasid syar'i kita tidak boleh kita meluputkan hak kedua-duanya. Tuan-tuan, min ajli zalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi nafsin aw fasada fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'an. Ayat saya bacakan tadi. Dan daripada sebab inilah kami tentukan kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel, bahawa siapa yang bunuh satu jiwa tanpa dia membunuh jiwa lain ataupun lakukan keburukan, maka seolah-olah dia membunuh jiwa seluruhnya. Islam, apakah boleh doktor Islam memberikan obat kematian kepada mereka yang minta? Ada pesakit yang sudah begitu kronik penyakitnya, tidak dapat menjawab membayar bilnya. Hospital yang sangat tinggi, mereka mengambil jalan singkat, ingin mereka tamatkan riwayat mereka. Apakah doktor Islam boleh lakukan? Jawabnya, tidak boleh, definitely. Inilah yang sedang dibincangkan oleh doktor Islam, persatuannya di Amerika. Mereka mengatakan kita tinggalkan Hippocratic Oath. Kita kembali pada Islam sebagaimana disebut oleh dalam Thib An-Nabawi, sebagaimana disebut oleh ulama-ulama kita seperti Ar-Rahawi tadi. Dan mereka telah membentuk satu sumpah yang tersendiri yang mereka sebut sebagai sumpah umat Islam. Dan sumpah ini, tuan-tuan, sangat indah. Dan saya baca sebahagian daripada sumpah umat Islam yang dilakukan di Amerika. Cukup menarik, mereka bersumpah dalam bahasa Arab. Saya tak tahu kenapa Persatuan Doktor Islam yang sangat-sangat advance dalam teknologi mereka, mereka memilih bahasa Arab untuk kembali kepada umat Islam sejarah yang silam. Dan mereka bermula dengan Uqsimillahil Azim. Saya bersumpah dengan Allah yang Maha Agung. An wa'adi amali bil amanti wal sadaqah was syarf an ufazu ala sir mihnah wa tarar mutaqali ila akhirih. Saya bersumpah dengan Allah, saya melakukan kerja ini dengan penuh amanah, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh profession saya untuk menjaga segala kepentingan pesakit saya. Sama ada yang terlibat dengan hak wal mar al-alan wal qalq, sama ada yang terlibat dengan pediatrik, yang berkaitan dengan patologi, yang berkaitan dengan emergency, yang terlibat dengan sekretari. Semuanya kami akan jaga setiap kepentingan pesakit kami. Wan afdhalunas kiramatuhum, dan saya akan tutupkan kesalahan mereka ataupun saya akan tutup rahsia mereka. Saya tidak akan menceritakan sesiapanya. Saya akan mengubat setiap yang baik ataupun yang tidak baik, yang hamba ataupun yang tuan, yang mulia ataupun yang tidak mulia, yang penjenayah ataupun yang mulia. Saya akan ubat seluruhnya tanpa ada diskriminasi. Dan saya berharap, sumpah saya, wallahu ala ma naqul syahidat, saya bersumpah ini
Dan sumpah saya ini disaksikan Allah SWT. Apakah doktor Malaysia bersumpah seperti ini? Saya tidak tahu. Tetapi doktor Islam di Amerika, mereka menggunakan sumpah ini. Saya dipahamkan oleh doktor Amerika Islam, mereka bersumpah dengan Hipokratik hanyalah sebagai syarat, tetapi mereka kembali selepas itu, mereka bersumpah dengan sumpah Allah yang saksikan sumpah saya ini. Dan mereka juga mempunyai sumpah yang kedua, yang juga dalam bahasa Arab. Saya tak tahu kenapakah orang mereka menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa untuk mereka bersumpah. Barangkali doktor-doktor yang ada di Amerika kebanyakan daripada Timur Tengah, wallahualam, tetapi itulah yang berlaku. Dan saya petik satu daripada sumpah mereka, yang ini cukup indah, dan yang ada satu lagi pun indah, dan saya tak sempat untuk membaca bagaimana sumpah mereka. Sumpah mereka lah lebih dalam konteks doa kepada Allah SWT. Inilah membeza umat Islam dengan bukan Islam. Dalam konteks ini, merciful killing, apakah yang dilakukan oleh akhlak umat Islam? Pertemuan ulama-ulama kita, sebab perubatan dalam Islam tidak boleh dipisahkan daripada syarah. Tidak boleh dipisahkan dengan akidah. Dalam konteks umat Islam yang sudah sakit, hampir mati, apakah doktor Islam boleh membuang pernafasan atau pertolongan pernafasan yang menggunakan oksigen dan sebagainya? Itu jawapannya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali, sehinggalah kematian otak berlaku. Inilah yang ditetapkan dalam Muktamar Doktor Islam yang dilakukan di Jeddah, tak silap saya, satu masa dulu. Dan oleh sebab itu, umat Islam, doktor Islam tidak boleh memberikan ubat kepada pesakit walaupun pesakit itu minta supaya diberikan ubat demikian. Walaupun pesakit itu bukan Islam, tidak boleh. Doktor Islam tidak membenarkan sebahagian doktor barat yang membenarkan sebahagian kelakuan itu dilakukan, tetapi doktor Islam sama sekali tidak dapat melakukan ini. Sebab kita, sumpah umat Islam, ia ada kaitan dengan akidah, ada kaitan dengan syariah, yang ketiga-tiga itu akhlak, syariah, akidah bercantum dalam satu profession kita, sebab kita bertanggungjawab dengan profession kita di dunia sampai ke akhirat. Bagaimanakah untuk memastikan kematian? Kematian seorang ini sangat penting sebab ada konsekuensinya daripada kematian tersebut. Dan umat Islam dalam pertemuan di antara doktor Islam, mereka menjadikan syarat kematian ialah brain death, iaitu kematian otak. Selepas otak tidak lagi berfungsi, tidak ada lagi tanda-tanda yang menunjukkan bahawa otak berfungsi. Tetapi sekarang ada sedikit masalah. Sebab selepas otak tidak berfungsi, tiba-tiba dia berfungsi pada akhir sebelum kematian sebenarnya. Dan itulah untuk menentukan saat manakah kematian itu berlaku. Umpamanya satu keluarga dalam satu kereta kenderaan, walzubillah, berlaku kemalangan, ayah, datuk, anak mati sentak. Tetapi yang manakah mati lebih awal? Sebab dia ada hubungan dengan pesaka, dengan faraid. Doktor Islam memastikan bahawa kegiatan otak telah berhenti sepenuhnya, maka dimulakan saat pertama kematian berlaku. Sebab dia ada hubungan dengan faraid. Faraid Islam, itu sebab dalam Islam perubatan ada hubungan dengan syariah, maqasid syariah yang tidak boleh dipisahkan. Dan alangkah indahnya sekiranya kita jelemakan kembali ke dalam tamadun kita yang kita bina semoden ini, dan prinsipnya digunakan kembali. Dan alangkah indah, tuan-tuan yang sudah bersedia untuk solat, silakan saya izinkan saya untuk teruskan sedikit lagi. Dan kita lihat dalam konteks kita di Malaysia, pesakit yang mati meninggalkan insurans nyawa. Insurans nyawa ini haram untuk dibahagikan secara faraid, sebab nature ataupun tabi'i insurans nyawa itu sendiri dipertikaikan dan disahkan haram oleh ulama Islam. Oleh sebab itu, umat Islam tidak boleh mengambil insurans nyawa yang dilakukan oleh bank konvensional, financial konvensional, tetapi berbeza dengan apa yang dilakukan oleh takaful. Yang dalam takaful ini bebas daripada riba, bebas daripada gharar, bebas daripada judi, dan Islam inilah mengambil alih insurans nyawa yang digunakan secara konvensional, dan inilah dibincangkan oleh ahli-ahli ekonomi kita, dan saya menyebut sebagai orang awam. Marilah kita lihat kembali di manakah kita berada, tuan-tuan. Hukum yang berkaitan dengan pengguguran bayi dibincangkan dalam kalangan akhlak ataupun etika doktor Islam. Apakah boleh dilakukan? Dan dalam syariat Islam ada dua versi.
Pertamanya ialah kuburan secara definit tidak boleh dilakukan selepas bayi dalam perut ditiupkan roh. Telah ditiupkan rohnya. Dalam persoalan ini ada dua versi. Pertamanya ialah 4 bulan. Yang kedua ialah 42 hari. Kedua-duanya diasas kepada hadis Rasulullah yang sahih. Yang kedua ialah apabila sampai 42 hari malam, Allah akan mengutus malaikat yang membentukkan bayi tersebut, memberikan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang. Maksudnya bayi ini telah ditiupkan roh. Maksudnya 42 hari tidak boleh lagi digugur dalam apa bentuk sekalipun. Tetapi ada juga pandangan ulama yang mengatakan selepas 4 bulan, tetapi inilah yang sudah dibincangkan oleh Dr. Islam melihat dalam konteks perubatan moden bahawa selepas 42 hari bayi dalam perut telah bergerak. Maksudnya bayi telah diberikan roh selepas 7 minggu. Maka mereka menyemak kembali apakah 40 hari ataupun 42 hari sebagai tarikh roh ditiup, dan oleh sebab itu haram sama sekali untuk digugurkan selepas 7 minggu. Dalam pendapat yang awal ialah selepas 4 bulan, tetapi kebanyakan hari ini mereka melihat dengan perubatan Dr. Islam, mereka mengambil 4 minggu sebagai syarat terakhir dalam pengukuran, wallahualam. Dan saya serahkan sekali lagi kepada para doktor kita dan kepada ulama kita. Tuan-tuan, dunia hari ini mengalami etika dalam pengukuran. Negara maju membenarkan pengukuran secara bebas. Umpamanya negara Amerika, Rusia, Eropah, Australia dan sebahagian daripada negara lain. Ada sebahagian negara yang mengharamkannya. Seperti negara Arab, negara Afrika dan sebahagian negara lain. Di antara negara yang mengharamkan dan menghalangkan itu ada satu bentuk negara yang tidak jelas, yang diwarnakan dengan warna grey dalam peta ini. Di antara yang warna grey itu ialah negara kita, Malaysia. Malaysia tidak well defined apakah dia halal ataupun haram ataupun halam. Tuan-tuan, muzabzabi baina zalika, la ilaha ula wa la ilaha ula. Siapa kita? Siapa kita apabila warna negara kita diletakkan oleh dunia sebagai warna yang tidak menghalal dan tidak mengharapkannya? Nak kata halal, tidak halal. Sebab siapa yang bukan bayi akan ditangkap oleh polis. Nak katakan haram, ada klinik yang melakukannya. Oleh sebab itu kita didefine oleh dunia sebagai grey. Halal tidak, haram tidak. Dan dalam konteks kita lihat dalam sejarah negara kita. Dalam statistik negara kita, dianggar 96,000 wanita menjalani pengguguran janin setiap tahun. Dan ada 240 klinik yang kena pasti yang menawarkan pengguguran bayi. Apakah dia haram, apakah dia halal? Kalau kata haram, dia ada klinik. Kalau ada kata halal, dia ditangkap mereka yang menggugurkan bayi ataupun membuangkan bayi mereka di mana tempat. Dan apakah sebenarnya status kita? Mari doktor-doktor Islam, para ulama kita, ahli masyarakat, bincangkan perkara yang sangat-sangat penting sebab ini akan menentukan generasi yang akan datang. Dan inilah satu profession yang sangat mulia. Tentang manusia, tentang nyawa, tentang kesihatan, dan itulah yang dibincangkan dalam akhlak etika umat Islam. Saya ada banyak perkara untuk dibincangkan dalam konteks ini, tetapi barangkali masa tidak ada. Saya sentuh satu atau dua lagi. Antaranya ialah fatwa tentang penerimaan ataupun transplant ataupun menggunakan anggota orang lain untuk digunakan pada pesakit lain. Di sinilah kita lihat antara doktor Islam dengan ulama kita bersatu dalam satu gabungan dan mereka memberikan fatwa. Saya tidak sempat untuk melihat apakah yang diberikan fatwa oleh Mufti Mesir ataupun Malaysia dan sebagainya. Ada yang membenarkan, tetapi ada yang memberikan reserve dalam bentuk yang tertentu. Oleh sebab itu, kita kembali kepada ulama kita dan doktor-doktor kita yang adil dalam perbincangan ini. Saya hanya merontakkan bagaimanakah akhlak ini harus berlaku dalam masyarakat Islam. Dan sekarang yang terakhir barangkali ialah bayi tapuji. Apakah dia sesuai dengan Islam? Apakah akhlak dilakukan oleh Islam dalam konteks ini? Boleh atau tidak? Dan saya juga tidak memberikan hukum di sini, tetapi kita lihat dalam fatwa yang diberikan oleh Jabatan Fatwa kita pada tahun 63 dulu. Mereka mengatakan dibenarkan bayi tapuji asalkan daripada benih suami isteri yang sah. Dan itulah
bunyinya fatwa. Tetapi apakah boleh menggunakan sperma suami yang sudah meninggal dunia? Ini pun dibincangkan oleh ulama kita bersama dengan para doktor yang adil dan sangat luas, tuan-tuan. Di dalam perubatan Islam sangat luas etika akhlak yang harus berkaitan dengan syariah umat Islam, yang berkaitan dengan akidah kita. Dan itulah kepentingan para doktor yang mendengar, doktor-doktor muda yang mendengar, marilah kita ubah paradigm bagaimanakah khidmat kita kepada masyarakat supaya ketiga unsur tadi, akidah dan syariah akhlak, bergabung dalam profesi kita. Bukan saja doktor, dalam semua profesi kita, sebab kita ada tanggungjawab dunia dan akhirat. Dan sekarang ada surrogate mother, menyewakan rahim untuk mereka yang tidak ingin mengandung anak, tidak ingin membesarkan anak mereka sendiri dalam kandungan mereka. Mereka upah orang lain mengandung. Dan ini sudah menjadi profession yang boleh berlaku di barat, tetapi Islam, apakah sikap Islam dalam konteks ini? Sebab sekarang kita sudah ada profession untuk menyewa rahim bagi keluarga yang kaya, dan sekarang sudah menjadi profession yang terbuka dunia. Apakah sikap Islam dan berbagai-bagai isu dalam perubatan Islam cukup luas untuk kita bincangkan dalam perbincangan yang sangat singkat ini. Dan saya hanyalah untuk mengusik perasaan doktor-doktor muda kita, sebab saya dulu juga dalam fakulti perubatan, tetapi saya kembali ke fakulti sains dan Islam apabila saya melihat perkara yang saya tidak boleh bersama dengan mereka. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah kamu akan lihat bahawa orang yang pengembala akan membina bangunan yang tinggi, dan antaranya lah hamba melahirkan tuannya. Dan subhanallah, barangkali inilah maksudnya sekarang dalam konteks ini, orang yang kaya orang kaya menyewa orang yang miskin, dan orang miskin melahirkan anak sebagai tuannya. Kalaulah nak katakan bahawa orang hamba dalam konteks dulu melahirkan anak, kemudian anak menjadi raja umpamanya, itu dah berlaku sebelum Rasulullah lagi. Tetapi dalam konteks hari ini ialah surrogate mother, seorang yang menyewakan kandungannya untuk disewa oleh orang kaya dan dia melahirkan tuannya. Wallahu alam apakah yang mana itu benar atau tidak. Dan tuan-tuan, seluruh kehidupan kita, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh solat kita, ibadat kita, seluruh kehidupan mati kita ialah untuk Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta, la syarikalah, tidak ada syirik padanya, wa bidzalika umirtu ana wal muslimin. Dan tuan-tuan, profession doktor, profession guru, profession apa saja ialah ada kaitan dengan hidup mati kita untuk Allah, Tuhan yang sekalian alam. Dan itulah perubatan Islam yang harus kita renung kembali malam ini sama-sama. Saya sebagai pecakap yang cukup mudah bercakap, tetapi melaksanakan perkara yang sangat-sangat sukar dalam negara kita. Akhir sekali tuan-tuan, bacalah sejarah yang benar. Setahu saya hanya ada ensiklopedia yang benar di barat, bertajuk Encyclopedia of History and of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures, yang diterbitkan oleh Springer Berlachs, yang memuatkan sejarah yang benar tentang umat Islam. Selain pada ini, saya dapati bahawa kebanyakan adalah distortion yang menyimpang sejarah yang benar, sama ada tulis oleh Cambridge, ataupun Britannica, ataupun oleh yang lain yang selalu tuan-tuan baca, dan tuan-tuan telah hilang sama sekali dimensi satu perkembangan perubatan yang berlaku dalam sejarah umat Islam. Dan sebetulnya saya juga menyumbang beberapa entry, sekurang-kurangnya 2 entry dalam ensiklopedia ini. Saya diminta oleh editornya yang berada di University Massachusetts untuk sama-sama membetulkan sejarah perubatan Islam yang telah diselewengkan oleh Barat. Dan Profesor Barat ini mengatakan bahawa kami sudah tidak percaya lagi pada Barat dalam konteks sejarah, sebab kami tahu bahawa kami telah memalsukan sejarah umat Islam, dan sebenarnya kamulah yang menyediakan contoh teladan dalam perubatan Barat, dan kami ikut sistem Islam dalam perubatan, lebih-lebih lagi dalam konteks 4 departemen dan universiti ialah sebenarnya kami ambil dari kamu, dan kami ambil farmakologi yang kamu sebut sebagai agrobazin. Umat Islam sebut agrobazin, yang sekarang telah disebut di Barat sebagai farmasi, kemis, dan mereka tutup sejarah kemis, mereka tutup sejarah farmasi sebenarnya daripada perkataan agrobazin. Tuan-tuan ingat perkataan ini, agrobazin. Itu istilah yang digunakan dalam tarikh Islam, dan daripada Spanyol lah dibawa ke Barat. Tetapi sayang, ensiklopedia ini ditentang habisan di Barat. Saya dipahamkan oleh Helen sebagai editornya,
tidak dapat diterbitkan di Amerika. Cadangnya sebenarnya ini dicadangkan untuk diterbitkan di Amerika. Amerika tidak sanggup terbitkan apabila menyebut bahawa Eropah hidup dalam zaman yang sangat mundur dalam kurun ke-16. Di hospital pertama di Eropah hanya dibina dalam kurun yang ke-16 di Perancis, dan di England sangat lewat hospitalnya, dan mereka tulis sejarah mereka bahawa yang awal hospital dunia ialah di England, bercanggah sama sekali dengan apa yang ada dalam ensiklopedia ini. Sebab itulah kita lihat ahli sejarah barat menolak ensiklopedia ini, tetapi dia diterbitkan oleh Universiti Massachusetts yang ada di antara mereka yang sangat ikhlas dalam sejarah. Kata Helen Sellen sebagai editor ini, cukuplah kita berbohong pada dunia. Cukuplah kita bohong pada dunia bahawa kita bermula daripada tamadun agung. Kita harus akui bahawa Islamlah yang kita contohi dalam setiap tamadun yang ada di Amerika ini, dan kita ambil daripada Spanyol, kita ambil daripada Eropah, Eropah ambil dari Spanyol, Spanyol ambil daripada Baghdad, Baghdad ambil daripada Rasulullah SAW, dan kita harus itiraf manusia yang paling agung ialah Rasulullah SAW. Itu disebut oleh sebahagian penulis barat, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita bincang di sini dapat sama-sama kita ambil iktibar, dan saya sudahi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kibar walas.